Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin menceritakan tentang kisah rubah dan anggur. Pada suatu hari, terdapat seekor rubah yang lapar. Tiba-tiba dia ternampak sebuah pokok yang dipenuhi dengan anggur. Rubah coba untuk mencapai anggur-anggur tersebut. Namun, pokok tersebut terlalu tinggi baginya. Kemudian, Rubah mendapat ide untuk menaiki longgokan batu bagi mencapai anggur tersebut. Rubah pun mula membina longgokan batu dan menaikinya. Tiba-tiba, longgokan batu itu runtuh dan Rubah jatuh bersama runtuhan batu itu. Rubah berasa sakit dan marah, lalu meninggalkan pokok anggur tersebut. Aku tidak begitu mahukan anggur itu. Aku pasti anggur itu terlalu masam untuk dimakan. Rubah berpura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya dia semakin letih dan lapar. Salam sejahtera, pada pagi ini saya akan membentangkan tugasan ketiga PEKK 1152, yaitu menganalisis buku cerita kanak-kanak. Buku yang saya akan analisis adalah bertajuk Rubah dan Anggur. Salah satu tunjang pembelajaran kurikulum standar prasekolah kebangsaan KSPK ialah tunjang komunikasi. Dalam tunjang ini, kanak-kanak digalakkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam bahasa yang betul. Antara bahasa yang digunakan termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Terdapat juga prasekolah yang menggunakan bahasa Cina dan Tamil. Di dalam KSPK, kanak-kanak haruslah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Oleh itu, penggunaan bahasa-bahasa ini haruslah betul dan tepat, tanpa pengaruh daripada bahasa asing atau bahasa rojak. Pertama sekali, penggunaan bahasa di dalam buku ini adalah selaras dengan peringkat umur kanak-kanak, yaitu 4 hingga 6 tahun. Yang bermaksud tiada perkataan atau ayat yang terlalu kompleks bagi mereka. Selain itu, terdapat 2 gaya bahasa yang digunakan di dalam buku ini, yaitu epitet yang bermaksud kata adjektif atau frasa adjektif yang menandakan kualiti istimewa seseorang atau sesuatu. Contohnya, dalam halaman ketiga buku ini, menceritakan tentang gugusan-gugusan anggur yang besar dan berwarna ungu. Seterusnya, gaya bahasa personifikasi pula bermaksud memberi makhluk bukan manusia atau objek tidak bernyawa dengan kualiti yang ada pada manusia. Sebagai contoh dalam halaman 14, Rubah dikatakan boleh bercakap seperti manusia. Tema dan kandungan yang digunakan di dalam buku ini ialah flora dan fauna. Melalui tema ini, kanak-kanak dapat menambah ilmu tentang kepelbagaian spesies haiwan dan tumbuhan. Antara aspek yang akan mereka pelajari ialah habitat, tabiat pemakanan, dan rupa bentuk haiwan tersebut. Sebagai contoh, di dalam buku ini, kanak-kanak dapat mengetahui habitat rubah, yaitu di dalam hutan. Tabiat pemakanannya ialah anggur. Dan rupa bentuk rubah ialah berwarna jingga. Struktur dan aliran cerita di dalam buku ini adalah lancar dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Cerita ini bermula dengan memperkenalkan watak utama yaitu rubah. Kemudian diikuti dengan unsur suspense, yaitu perasaan teruja atau gemetar semasa menunggu sesuatu berlaku. Contohnya, kanak-kanak bertanya-tanya sama ada rubah akan mendapatkan anggur tersebut ataupun tidak. Dan klimaks pula menyentuh bahagian yang mana rubah tidak mendapatkan anggur tersebut. Akhir sekali, cerita ini diakhiri dengan pengajaran. Jangan berkata sesuatu tidak bagus hanya karena kita tidak dapat memperolehinya. Selanjutnya, fakta di dalam buku ini kebanyakannya adalah benar. Namun penggunaan tangan kepada kaki adalah lebih sesuai, karena di dalam buku ini rubah digambarkan dengan sifat semula jadinya, yaitu berdiri di atas 4 kakinya sendiri.
Selain itu, fakta yang selebihnya seperti tablet pemakanan rubah adalah benar, yaitu dalam kategori buah beri, anggur, dan apel. Beralih kepada ilustrasi dan tata letak, dari segi warna, pemilihan terlalu banyak warna yang pekat dan cerah akan menyebabkan rangsangan berlebihan atau overstimulation bagi kanak-kanak, terutamanya kepada kanak-kanak autisma. Oleh itu, cadangan yang boleh dilakukan ialah menggunakan warna lembut atau warna pastel. Dari segi tata letak, penyusunan teks terletak di bagian atas muka surat, manakala ilustrasi terletak di bagian bawah muka surat. Dengan ini, setelah membaca teks dan memahami situasi, kanak-kanak boleh terus melihat gambar situasi. Sebagai contoh, dalam halaman 10, teks telah menyebut longgokan batu. Mungkin terdapat kanak-kanak yang masih tidak tahu maksud longgokan batu. Oleh itu, kanak-kanak boleh memahaminya melalui gambar yang tertera. Dari segi cetakan tulisan pula, cetakan tulisan yang digunakan adalah besar, dan terdapat suku kata yang dibezakan dengan warna. Ciri ini membantu kanak-kanak yang mempunyai disleksia untuk membaca dengan lebih lancar. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.